Hai Papa Berry, laju nampak? Yang tu? Ya Allah, sampai ke sini kot aku ya. Kenapa? Tak ada. Nama tak ulas pasal kes NSC Corp tu? Oh, pasal NFC Corp tu ya? Memang kebetulan pula kita nak ulas pasal tu. Tapi macam biasa, kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang anda semua memang sudah tahu, hari ini telah keluar satu berita yang mengatakan Muhammad Saleh Ismail, suami Datuk Syariat Jalil yang terlibat konon-kononnya dengan skandal NFC Corp, Lembu NFC, ingat tak benda tu? 12 tahun lepas ni cerita. Telah pun dibebas dan juga dilepaskan daripada saman kerajaan berjumlah lebih 250 juta. Kalau anda masih ingat tuan-tuan dan puan sekalian, sekitar tahun 2012, 2013 macam tu, memang sangat-sangat kecoh berkenaan dengan skandal NFC ini, di mana dikatakan Shahrizad dan juga keluarganya telah menyalahgunakan orang kata peruntukan kerajaan berkenaan dengan ternakan lembu feedlot dan sebagainya, hingga orang kata banyaklah skandal yang telah dinyatakan ketika itu, di mana tuan-tuan dan puan sekalian, benda ini sangat-sangat meletup dan mendatangkan reputasi yang tak begitu bagus kepada Shahrizad dan keluarga beliau. Dan siapakah yang dok mendedahkan pasal NFC Corp tu yang sampai viral gila-gila pada ketika itu? Tidak lain tidak bukan Rafizi Ramli. Beliaulah yang memang meletupkan cerita tersebut. Setiap kali ceramah beliau akan bawa cerita tentang lembu tinggal dalam kondo dan macam-macam lagi. Saya yakin anda masih ingat tentang semua itu. Saya ingat sebab ketika saya bersama-sama dengan PKR dalam Pakatan Rakyat satu ketika dahulu, memang benda itulah yang kita orang selalu mainkan dekat social media. Masa itu dekat FB je lah. Dan benda ini memang betul-betul viral lah. Sampailah nampak muka Shahrizad dia katakan lembu lah, macam-macam kan. Dibuat satu meme mengaitkan Shahrizad dan keluarganya dengan lembu feedlot. Macam-macam lagi perkara yang berlaku pada ketika itu. Dan tengok-tengok pada hari ini, Mahkamah telah membebaskan Datuk Muhammad Saleh Ismail dan juga anak-anaknya daripada saman yang telah saya sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, benda ini sebenarnya satu perkara yang membuatkan saya begitu menyesali. Pernah bersama-sama dengan PKR, pernah bersama-sama dengan Rafizi, pernah dengar cakap Rafizi satu ketika dahulu. Sebab bila satu persatu kes-kes yang disebutkan dahulu, skandal-skandal yang didedahkan dahulu, tengok-tengok tidak betul, fitnah dan sebagainya, ini membuatkan saya semacam berdosa tau. Sebab saya seolah-olahnya macam terlibat, orang kata bersubahat untuk menyebarkan fitnah tersebut. Kita ni tak perfect tuan-tuan, tapi bila benda jadi, saya semacam ya Allah malunya aku. Mana nak letak muka? Sebab dulu aku juga antara yang lantang ikut cakap Rafizi, duk kutuk Shahrizad, dia lembu dalam kondo dan sebagainya. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian. Nak buat macam mana? Nasi dah jadi bubur kan? Jadi kita rasa nak tanya juga kepada Datuk Muhammad Saleh Ismail ini. Tak ada ke dia rasa macam nak saman Rafizi ke apa-apa ke? Disebabkan oleh segala fitnah yang melanda selama ini, yang menjejaskan reputasi keluarga dia, sampai dihina, dikutuk, dicerita dan pelbagai lagi sejak belasan tahun. Selama belasan tahun kena hina disebabkan oleh fitnah NFC Corp ini. Jadi mungkin Datuk Saleh dan juga keluarga beliau dan juga mungkin Datuk Seri Shahrizad boleh mempertimbangkan untuk saman orang yang mula-mula konon-konon mendedahkan skandal NFC ini. Dan kalau sefaham saya lah, seingat saya, orang itu adalah Rafizi. Sebab kalau benda-benda ini tidak diatasi, kita takut akan datang, kita keluarkan skandal lain, kita dedahkan skandal itu, dedahkan lagi skandal ini, tetapi akhirnya terbukti itu merupakan satu tembakan kosong yang bermotifkan politik semata-mata. Jadi apa-apa pun saya mengambil pengajaran bercerita ini. Kalaulah apa-apa yang datang daripada mulut Rafizi ini, mungkin kita kena fikir banyak kali sebelum kita percaya dan juga memanjangkan perkara tersebut untuk pengetahuan umum. Sebab takut nanti kita juga tersubahat untuk melakukan fitnah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya pun ada kerja sikit ni. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan Zuh Yahya besok dekat kafe beliau. InsyaAllah kita akan cuba bawakan liputan kepada anda apa yang terjadi dalam perjumpaan tersebut. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.